para pendeta, pastor, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Shalom. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulakan kebaktian pada hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam seruang ibadah, siapkan diri kita di hadirat Tuhan, doa senyap dan membuat pengakuan dosa. Bersoraklah dengan gembira kepada Allah pembela kita. Nyanyikanlah pujian kepada Allah Yakub. Mulakanlah muzik dan mainkanlah tamboring. Mainkanlah lagu yang merdu dengan kecapi dan gambus. Saudara dan saudari, mari kita sama-sama berdiri. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa yang Kekal.
Jemaah Tuhan tetap berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang berkuasa dan bertata di atas syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau adalah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kami. Kami berdoa agar penyertaan-Mu dalam sesi kebaktian di pagi ini, dari permulaan, pertengahan sampai ke penghujung kebaktian, agar semuanya dijalan dengan lancar. Kami juga mohon Tuhan berkati hamba-Mu dan urapinya dengan hikmat-Mu, agar firman Tuhan yang disampaikan dapat memenuhi hati kami, dan Roh Kudus mengingatkan kami untuk berkelakuan mengikut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Mari kita sama-sama berdoa dengan melafazkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percubaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sila duduk semua. Teks khotbah kita pada hari ini diambil dari Titus bab 3 ayat 1 hingga ayat ke-15. Titus bab 3 ayat 1 hingga ke ayat 15. Kita serahkan kepada saudara Ling sebagai seorang pelajar teologi tahun 2. Shalom saudara-saudari. Terima kasih kepada Tuhan kerana saya berpeluang untuk berkhotbah di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di syurga, tolong berikan kami kebijaksanaan untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada tahun 2019, bulan Desember, saya melancong di Thailand bersama beberapa orang kawan saya. Masa itu, kami baru habis shopping dan mahu balik ke hotel. Tiba-tiba, saya ternampak seorang nenek tua. Dia sedang menuruni anak tangga dengan lambat kerana kakinya menggeletar. Jadi, saya mengambil inisiatif untuk membantunya untuk menuruni anak tangga. Dan kawan saya mengikuti saya di belakang dengan senyap. Saya juga berbual-bual dengan nenek tua itu. Selepas itu, dia berterima kasih kepada saya kerana saya telah menolong dia. Kemudian, kawan saya memuji perbuatan baik saya. Mereka juga berkata bahawa mereka berasa sangat kagum kerana saya berani menolong nenek tua itu dan saya juga hidup seperti Yesus Kristus, yaitu mengasihi orang dan membantu orang yang memerlukan pertolongan. Pada masa itu, saya berasa sangat gembira kerana dapat melakukan perkara yang baik dan dapat memuliakan nama Tuhan. Menurut ajaran Paulus, maksud utama perkara baik adalah perkara yang mematuhi segala perintah Tuhan yang dicatatkan dalam Alkitab, seperti mengampunkan orang seperti Allah Bapa pun mengampunkan kesalahan kita, mengasihi Tuhan dan setiap orang dengan segenap hati dan ajaran lain-lain. Jadi, melakukan perkara baik bukan sahaja bermaksud menolong orang yang memerlukan pertolongan, tetapi ini juga bermaksud
mentaati dan mematuhi segala perintah Tuhan. Dalam buku Titus bab 3 ayat 1 hingga 15, Paulus menasihati Titus yang sedang menggembala di Kreta dengan menggunakan 3 keadaan yang berbeza untuk mengalahkan jemaah melakukan perkara baik. Sekarang, marilah kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan, buku Titus bab 3 ayat 1 hingga 7. 1, 2, 3. Ingatkan anggota jemaahmu supaya taat kepada pemerintah dan penguasa, patuh kepada mereka yang bersedia melakukan segala perkara yang baik. Beritahu jemaahmu supaya tidak mengumpat ataupun bertengkar dengan sesiapapun, tetapi bersikap ramah tamah dan lemah lembut kepada semua orang. Kita harus bersikap demikian, kerana dahulu kita juga bodoh, tidak taat dan sesat. Kita diperhamba oleh berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup kita dipenuhi dengan perasaan dengki dan cemburu, dan kita saling membenci. Tetapi Allah, penyelamat kita, menunjukkan kasih dan kebaikan hatinya kepada kita. Dia menyelamatkan kita bukan kerana perbuatan baik kita, tetapi kerana belas kasihannya. Allah menyelamatkan kita melalui Roh-Nya yang mengurniai kita kelahiran baru dan hidup baru dengan membasuh kita. Allah melimpahkan Roh-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus, penyelamat kita, supaya oleh rahmat-Nya kita berbaik semula dengan Allah dan kita menerima hidup sejati dan kekal yang kita harapkan. Keadaan pertama yang digalakkan oleh Paulus adalah bersedia untuk melakukan perkara baik kepada orang luar. Paulus minta Titus perlu ingatkan. Di sini menggunakan perkataan ingat, maksudnya kebenaran ini pernah diajar dalam jemaah Kreta. Jadi Paulus menyuruh Titus perlu ingatkan jemaah agar mereka dapat ingat semula perlu taat dan patuh kepada pemerintah dan penguasa. Lepas itu, Paulus berkata bahawa jemaah perlu sentiasa bersedia untuk melakukan segala perkara yang baik. Maksudnya, tujuan kita taat dan patuh kepada pemerintah dan penguasa adalah untuk bersedia untuk melakukan perkara baik kepada orang luar. Ini juga bermakna kita bukan mematuhi segala pesanan, terutamanya sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Tetapi kita hanya mematuhi perintah yang dapat memberi faedah kepada orang luar dan tidak bertentangan kebenaran firman Tuhan. Selain itu, sering bersedia untuk melakukan perkara baik kepada orang luar juga termasuk tidak mengumpat ataupun bertengkar dengan sesiapapun, tetapi bersikap ramah tamah dan lemah lembut kepada semua orang. Ini adalah untuk membawa kedamaian kepada orang. Sebenarnya, Yesus juga pernah mengajar pengikutnya dalam kebahagiaan yang sejati yang dicatatkan dalam buku Matius bab 5 ayat 9 bahawa berbahagialah orang yang membawa kedamaian antara manusia. Allah akan menyebut mereka anak-anaknya. Walaupun orang yang belum menerima Yesus di Kreta tidak tahu bahawa kebenaran, seperti yang dicatatkan di Titus bab 1 ayat 12. Orang Kreta selalu berdusta, mereka seperti binatang buas yang rakus dan malas. Tetapi Paulus berkata, sebelum kita mengenali Yesus Kristus, kita pun bodoh, tidak taat dan sesat. Hidup kita diperhamba oleh berbagai-bagai hawa nafsu dan keinginan di dunia ini. Contohnya, SPM, yaitu S itu seks, power itu kekuasaan, P, M itu money, duit. Hidup kita juga dipenuhi dengan perasaan dengki dan cemburu
dan kita saling membenci. Contohnya, kita akan cemburu semasa kita mendapati seseorang yang kita kenal hidup lebih baik daripada kita. Kita akan benci seseorang apabila seseorang mengejek atau membuli kita. Jadi, janganlah kita berasa diri ini lebih baik dan orang yang belum menerima Yesus Kristus itu tidak baik ataupun masih bodoh dan selalu berdosa. Sebenarnya, walaupun kita sudah mempercayai Yesus Kristus, kita sudah bertaubat dan dibaptis untuk menyertai gereja, tapi kadang-kala kita juga masih akan melakukan perbuatan dosa. Manakala Allah Bapa amat mengasihi kita dan berbelas kasih kita dengan menyelamatkan kita melalui kematian Yesus Kristus untuk menyucikan dosa kita, agar kita baru dapat bertaubat dan berbaik semula dengan Allah dan dapat menerima hidup sejati dan kekal. Pendek kata, kita perlu mengambil peduli semasa melihat seseorang membuat kesalahan, terutamanya orang tersebut bukan Kristian. Kita perlu membantu mereka menjauhi dosa dan kembali kepada Allah Bapa kita. Hal ini juga termasuk dalam melakukan perkara baik kerana kita mematuhi ajaran Tuhan untuk membawa domba yang sesat untuk kembali kepada Allah Bapa kami. Saudara-saudari, seterusnya, marilah kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan, buku Titus bab 3, ayat 8 hingga 11. Kata-kata itu sungguh benar. Aku mahu engkau memberikan perhatian kepada perkara-perkara tersebut, supaya orang yang percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik dan berguna bagi semua orang. Tetapi, jauhkanlah diri daripada perdebatan yang sia-sia, senarai nenek moyang, pertengkaran dan perkelahian tentang Taurat. Semua itu sia-sia dan tidak berguna. Berikanlah amaran kepada orang yang menyebabkan perpecahan dalam jemaah. Nasihatilah orang itu sekurang-kurangnya 2 kali. Setelah itu, jauhilah dia. Engkau tahu bahawa orang seperti itu jahat dan dosa-dosanya membuktikan dia bersalah. Keadaan kedua yang digalakkan oleh Paulus adalah kita juga perlu mengajar kebenaran untuk orang yang sudah percaya agar mereka dapat memberi perhatian dan berusaha untuk melakukan perkara yang baik dan berguna kepada guru palsu. Perbezaan antara orang yang benar-benar percaya Yesus dan guru palsu adalah guru palsu akan melibatkan diri dalam perdebatan yang sia-sia, senarai nenek moyang, pertengkaran dan perkelahian tentang Taurat. Guru palsu juga selalu menyebabkan perpecahan dalam jemaah. Manakala bagi orang yang benar-benar percaya Yesus, dia akan menjauhi diri dalam perdebatan, pertengkaran dan perkelahian tentang Taurat. Kerana ini akan membazirkan masa kita untuk menginjil dan mempunyai hidup seperti Yesus Kristus. Orang yang benar-benar mengikut Yesus tidak akan membandingkan senarai nenek moyang dengan orang lain dan akan menyatukan dalam Yesus Kristus. Kerana orang tersebut mempercayai setiap orang merupakan keluarga dalam Tuhan. Kita yang menerima dan mempercayai kebenaran perlu menasihati guru palsu sekurang-kurangnya 2 kali. Setelah itu, jauhilah dia. Kerana orang seperti ini sudah tahu perbuatan itu adalah salah dan bukan kebenaran, tetapi dia masih melakukannya. Ia terbukti dia tidak ingin bertaubat. Tetapi saudara-saudari, kita jangan menghina orang tersebut. Malah kita perlu terus berdoa untuknya. Pendek kata,
kita perlu saling mengajar dan menasihati dalam kalangan jemaah agar kita dapat melakukan perkara baik untuk memuliakan nama Tuhan. Janganlah kita melibatkan diri dalam perkara yang sia-sia dan tidak berguna, seperti apa yang dilakukan guru palsu, yaitu perdebatan yang sia-sia, senarai nenek moyang, pertengkaran, dan berkelahian tentang Taurat. Kita juga harus berusaha untuk bersatu dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, akhir sekali, marilah kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan, buku Titus bab 3, ayat 12 hingga 15. Apabila aku mengutus Artemas atau Tychicus kepadamu, berusahalah seboleh-bolehnya untuk datang kepadaku di Nikopolis, kerana aku telah mengambil keputusan akan tinggal di sana pada musim sejuk. Berusahalah seboleh-bolehnya untuk menolong Zenas, peguam itu dan Apolos, supaya mereka dapat memulakan perjalanan. Pastikanlah mereka tidak kekurangan apa-apa. Hendaklah jemaah kita mengamalkan perbuatan baik supaya dapat membantu orang yang memerlukan pertolongan. Dengan demikian, hidup mereka berguna. Semua saudara yang bersama-sama aku mengirim salam kepadamu. Sampaikanlah salam kami kepada sahabat-sahabat kita yang seiman. Semoga Allah memberkati kamu semua. Keadaan ketiga yang digalakkan oleh Paulus adalah kita perlu sentiasa mengamalkan sikap melakukan perkara baik antara jemaah. Paulus menasihati Titus untuk membantu Zenas dan Apolos dalam segi kewangan, supaya mereka dapat memulakan pelayanan mereka tanpa kekurangan apa-apa. Selain itu, jemaah pun perlu saling membantu, terutamanya orang yang memerlukan pertolongan dan orang yang terpinggir. Ini juga termasuk dalam perkara baik yang diajarkan dan diingatkan oleh Paulus kepada Titus. Dengan mengamalkan sikap melakukan perkara baik akan membawa hidup kita menjadi berguna dan membuahkan hasil yang disenangi Tuhan. Pendek kata, kita harus bermurah hati untuk membantu orang yang memerlukan bantuan dan orang yang terpinggir, agar kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan untuk memberkati orang lain. Saudara-saudari yang saya kasihi, melakukan perkara baik yang diajarkan oleh dunia adalah membantu orang yang terpinggir dan yang memerlukan pertolongan sahaja. Tetapi menurut ajaran Alkitab, melakukan perkara baik adalah mematuhi segala perintah Tuhan dengan rendah hati. Semoga Tuhan membantu kita agar kita dapat bersedia untuk melakukan perkara baik kepada orang luar, memberi perhatian untuk melakukan perkara baik untuk guru palsu, dan mengamalkan sikap melakukan perkara baik antara jemaah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di syurga, terima kasih kerana Engkau memberi firman-Mu untuk kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Tuhan, bantukan kita untuk melakukan perkara baik dengan mematuhi segala perintah-Mu agar kami dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang saya akan menyerahkan masa kepada pemimpin kebaktian. Jemaat Tuhan, sila berdiri semua. Mari kita berdoa dalam doa iman rasuli untuk meneguhkan kepercayaan kita dalam iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Berkuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula daripada antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Berkuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, sila duduk semua. Mari kita menyanyikan lagu Dia Mengerti sebagai respon kesyukuran kita kepada Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jemaat Tuhan, sila berdiri semua. Mari kita naikkan pujian dosologi. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Mari kita menaikkan pujian dengan menyanyikan lagu pengutusan Ku Bersyukur Padamu.
Jemaat Tuhan tetap berdiri semua. Mari kita jemput saudara Ling untuk menyampaikan doa penutup. Saudara-saudari, marilah kita menerima keberkatan. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara kami. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati terhadap kami. Semoga Tuhan berkenan kepada kami dan memberi kami kesejahteraan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk semua. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Bersalaman dan sejahtera bersurai. Tuhan memberkati kita semua.